Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan kita nak cerita tentang bagaimana 7.66 juta pengguna yang terkesan dan meluahkan rungutan tentang bil elektrik yang melambung tinggi ini. Dan untuk susulannya, kita diperkenalkan atau dimaklumkan oleh kerajaan tentang bantuan prihatin elektrik tambahan. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut tentang maklumat ini, saya bersama dengan Tuan Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan, Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad. Assalamualaikum, Tuan Megat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih sudi bersama kami. Dan pastinya seminggu dua ni banyak maklum balas yang perlu diberikan kepada rakyat Malaysia ya, yang terkesan ini. Okey, sebagai permulaan, baru-baru ini YB Menteri ada Menteri Tenaga dan Sumber Asli mengumumkan bantuan elektrik tambahan kepada lebih 7 juta susulan bil elektrik yang melambung ini. Barangkali dapat diperjelaskan lebih lanjut. Silakan. Pada awal PKP, kerajaan telah mengumumkan bersama dengan pakej rancangan ekonomi bantuan diskaun kepada pelanggan domestik elektrik di negara kita. Iaitu berdasarkan jumlah penggunaan bulanan. Sebahagian daripada customer akan menerima 50%, 25%, 15% dan 2%. Ya. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan bantuan prihatin tambahan yang mana dalam bantuan ini kesemua 7.6 juta pelanggan kediaman akan menikmati manfaat di mana mendapat penggunaan percuma sehingga RM77 sebulan. Untuk bulan-bulan di mana PKP berlaku iaitu bulan April, Mei dan juga Jun. Okey. Dalam erti kata lain, kita melihat daripada statistik yang kita ada, 4 juta pengguna akan mendapat penggunaan percuma untuk April, Mei dan Jun. Dan selebihnya 36 juta pelanggan selebihnya akan menikmati bantuan sebanyak RM77 sebulan. Iaitu bersamaan dengan RM231 sebulan. Jadi bantuan ini akan diberikan sekaligus di dalam bil bulan Julai untuk bulan ini. Jadi itu adalah elemen utama pakej bantuan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. Dan pada waktu itu juga kita di dalam pakej prihatin elektrik tambahan ini ada lagi satu kategori ban diskaun yang dibentuk, iaitu sebelum ini dalam pakej rancangan ekonomi pengguna-pengguna yang menggunakan 600 kilowatt ke atas mendapat 2%. Dalam pakej bantuan prihatin elektrik ini satu ban baru dibentuk, iaitu pengguna yang menggunakan 161 hingga 900 kWh sebulan akan mendapat tambahan 8%. Jadi dalam erti kata lain, grup ini akan mendapat 10% diskaun bermula daripada April. Baik. Jadi kita juga akan bagi tambahan 18 diskaun ini dalam bil bulan Julai ini. Dan pada waktu sama juga kerajaan telah mengumumkan pakej diskaun ini yang asalnya dulu diberi selama 6 bulan, April hingga September, disambung sehingga 31 Disember 2020. So itu merupakan sebahagian daripada pakej untuk membantu pengguna-pengguna elektrik yang terkesan dalam suasana yang luar biasa ni. Sebab ini perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ni. Betul. Ya. Dan keresahan tu kita pun kadang-kadang tak sedar yang kita berada di rumah sepanjang masa dan penggunaan perkhidmatan elektrik itu memang luar daripada kebiasaan juga kan. Sekarang ni bila bicara tentang diskaun dan juga segala insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan, bagaimana rakyat boleh melihat dengan lebih jelas diskaun itu diberikan itu? Adakah cara tertentu yang boleh difahamkan kepada rakyat ini? Sebab kita biasanya tengok bil saja tinggi ataupun rendah kan. Nak faham berapa kilowatt per hour per month tu dan sebagainya, barangkali memeningkan kepala. Bagaimana untuk dipermudahkan kepada mereka ni supaya faham, okey, diskaun ini begini kepada nilai begini atau jumlah begini. Pertama sekali pelanggan tidak perlu memohon
untuk mendapatkan diskaun ini kerana kita akan kira secara automatik berdasarkan penggunaan. Pada waktu yang sama untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut berhubung dengan kelayakan diskaun ini, TNB memperkenalkan penyata akaun bantuan perkhidmatan elektrik mulai April hingga Julai. Dalam erti kata lain, kita akan memberikan satu ringkasan penyata tentang kelayakan diskaun bagi bulan April, Mei, Jun dan juga Julai. Jadi daripada sini pelanggan-pelanggan boleh mengetahui sejauh mana atau sebanyak mana diskaun yang telah diperolehi sehingga bulan Julai ini. So kita berharap ini dapat membantu pengguna untuk selain daripada mengetahui diskaun yang telah diterima, kita juga akan memberikan maklum balas sekiranya pengguna telah membayar. Kita telah membayar bayaran-bayaran berdasarkan bil-bil yang dikeluarkan terdahulu. Maklumat tersebut ada dalam penyata dan bantuan ini juga, maklumat bantuan juga ada dalam penyata. Jadi apabila pengguna telah membayar bil-bil yang sebelum ini, bantuan ini akan dimasukkan bulan Julai ini akan membantu mengurangkan bil yang perlu dibayar untuk bulan Julai. Dalam erti kata lain, dia akan offset untuk Julai punya penggunaan dan sekiranya ada lebih, dia akan offset untuk bulan-bulan seterusnya. Baik. Julai 2020, penyata terperinci menerangkan tentang bantuan perkhidmatan elektrik ni, dan bagaimana kewujudan ni merubah operasi pembacaan meter dan juga penyerahan bil untuk bulan Julai lah terutamanya. Pelanggan-pelanggan kita biasa mendapatkan bil elektrik apabila pembaca meter kita ketapak, dia akan buat bacaan dan akan terus serahkan bil. Itu pada kebiasaannya berlaku setiap bulan lah. Bagi bulan Julai ini ada sedikit perubahan dari segi operasi itu, di mana kita nak membentuk satu penyata yang sehingga penyata itu daripada April sehingga bulan Julai. So apa yang berlaku, pembaca-pembaca jangka kita akan juga ketapak ke premis pelanggan untuk membuat bacaan dan akan membawa kembali bacaan bulan Julai ini ke pejabat. Tujuannya ialah untuk kita proses dan lakukan pengiraan untuk dimasukkan dalam penyata. Dalam erti kata lain, pelanggan tidak akan terus menerima bil bulan Julai ini semasa pembaca jangka datang ke tapak, kerana pembaca jangka akan bawa data ini balik ke pejabat dan dalam masa 7 hari kita akan postkan. Kita akan postkan kepada pelanggan penyata terperinci tadi, bil bulan Julai, dan juga kita menyertakan satu infografik untuk memberi penerangan kepada pengguna tentang isi kandungan bil penyata itu. Jadi ada, kalau saya ringkaskan, ada 3 serangkai lah bulan Julai ini yang akan dipost kepada pengguna. Yang pertama, penyata akaun daripada April hingga Julai. Bil bulan Julai itu sendiri yang dicetak di pejabat akan dipostkan dan berserta dengan infografik untuk maklumat pelanggan-pelanggan. Jadi misal kata nampak pegawai ataupun anggota TNB datang tu untuk buat bacaan tu, jangan minta bil lah. Kerana akan dibawa kemudian akan dihantar beberapa hari selepas itu. Semasa bacaan itu, semasa pembaca jangka pergi ke premis pelanggan, kita akan menyediakan satu nota. Nota kepada pelanggan yang memaklumkan bahawa bil akan diberi dalam tempoh 7 hari. Pada waktu yang sama juga kita memaklumkan kepada pelanggan bahawa sekiranya pelanggan ingin melihat penyata terperinci dan bil, boleh juga masuk kepada kita punya website, MyTNB Apps dan portal selepas 48 jam. Baik. Maknanya kalau ada yang ingin melihat dahulu sebelum physical bill tu dipost, boleh masuk ke MyTNB Apps ataupun portal dan benda itu dipaparkan di sana selepas 40 jam, 48 jam. Maknanya penyata terperinci pun ada di situ, bil Julai pun ada di situ. Ya.
Baik. Okey. Dan dalam TNB apps ni sekiranya nak buat pembayaran pun boleh. Boleh. Ya. Ya. Okey, dan untuk mereka yang ingin dapatkan maklumat lebih lanjut tentang bantuan prihatin elektrik tambahan ini, bagaimana untuk menghubungi pihak TNB? TNB menyediakan 3 saluran utama untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kita panggil saluran tu dia punya nickname dia Click, Call, Come Over. 3C ya. Okey, click, call, come over. Okey. So klik ni maksudnya melalui saluran digital. Ya. So kita boleh guna email, TNB Care Line dan sebagainya untuk berhubung dengan Tenaga Nasional. TNB Facebook, Twitter juga boleh digunakan. So itu saluran digital. Kepada yang ingin menggunakan saluran call, boleh telefon TNB Care Line 1300885454. Itu nombor yang mungkin popular di kalangan kita. Itu untuk call. Dan juga kita ada 125 kedai tenaga di seluruh negara. Dalam satu daerah tu mesti ada satu kedai tenaga nasional. Dan pelanggan-pelanggan juga boleh datang ke kedai tenaga. So mengikut kesesuaian masing-masing. So klik, call, come over. So boleh dapatkan maklumat lanjut berhubungan dengan perkara ini. Setakat ini kalau diikutkan dah ada 3 platform ini, yang mana sebab ada yang merasakan lebih selesa untuk pergi ke kedai tenaga berbanding buat panggilan kerana mungkin kena tunggu dan sebagainya. Adakah kecepatan itu sama seperti pergi ke kedai tenaga itu atau macam mana? Sebagai contoh, apabila pelanggan menghubungi kita melalui saluran digital, kita akan memberi jawapan terperinci dalam masa 24 jam. Baik. Kita reply email tu dalam 24 jam. Sebelum itu kita acknowledge dulu lah. Knowledge kita terima dalam masa 24 jam kita akan jawab. Jadi response time ni 24 jam 24 jam. Begitu juga call. Call biasanya kita akan jawab pada hari yang sama. Mungkin dalam satu keadaan kita dapat jawab 99%. Kali pertama dia call. Ada lagi balance 1%, kita akan call back. InsyaAllah pada hari yang sama. Baik. Jadi kita cuba dan setakat ini alhamdulillah kita dapat pastikan call untuk hari itu diselesaikan hari yang sama. Okey, baik. Soalan terakhir saya kepada Tuan Megat. Sebelum ni TNB perkenalkan pelayan bayaran mudah untuk membantu pelanggan domestik kan sepanjang PKP ini dan bayaran ansuran sehingga 31 Disember, dan bantuan prihatin elektrik tambahan ini berikan kesan kepada jumlah pelan bayaran mudah juga ke atau macam mana? Pelan bayaran mudah yang diperkenalkan oleh tenaga juga bertujuan untuk membantu pelanggan-pelanggan yang mempunyai tunggakan. Okey. Tunggakan untuk membuat bayaran secara ansuran sehingga Disember. Jadi dalam konteks yang kita ada sekarang ni, sekiranya pelanggan ada tunggakan dan kita ada beri bantuan dalam bulan Julai, sekiranya masih ada lagi yang tertunggak, pelan bayaran mudah itu masih terpakai. Boleh digunakan. Okey. Jadi kalau tidak ada tunggakan maka tak perlulah pelan bayaran itu. Tapi apa yang kita ingin jelaskan bahawa pelan bayaran mudah masih boleh diterima pakai. Dan lagi satu perkara yang saya ingin maklumkan kepada pengguna ialah berhubung dengan TNB telah buat juga pengumuman bahawa kita tidak akan melakukan pemotongan bekalan sehingga 30 September. Jadi kalau ada yang nak bayar mungkin terlambat sikit ke apa, jangan risaulah. Kita tidak akan terus nak buat pemotongan. Begitu juga dalam keadaan biasa, sekiranya kita lewat bayar ada charge tertentu. Itu panggil interest late payment lah. Dan TNB juga memaklumkan bahawa sehingga 30 September kita tidak akan mengenakan perkara ini. Jadi tak ada interest late payment. So oleh itu kita berharap pengguna-pengguna mempunyai kesempatan untuk membuat pembayaran dan tak perlu risau tentang pemotongan dan sebagainya. Anda boleh hubungi pihak TNB untuk memahami lebih lanjut tentang insentif pendidikan ini. Tuan Megat, terima kasih banyak-banyak bersama kami. Selamat meneruskan tugas ya. Dan kita harap rakyat jelas dengan situasi ini ya. Tuan Insiden Megat Jalaluddin Megat Hassan, Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional berhad bersama kita untuk maklumkan tentang bantuan prihatin elektrik tambahan. Jadi faham lebih lanjut dan pastikan laksanakan bayaran adalah ya dalam tempoh yang diberikan insentif ini ya.